Hari ini, kita cerita siapa sebenar patut dipersalahkan isu wakil Cina dalam kabinet. Kenapa pembangkang pula diserang dalam hal yang jelas kuasa kerajaan negeri? Adakah ini sekadar strategi mengalihkan perhatian daripada kegagalan memenuhi janji representasi masyarakat Cina? Sampai bila isu ini mahu dipolitikkan tanpa penyelesaian jelas? Dalam situasi politik Sabah yang semakin kompleks selepas pembentukan kabinet baharu oleh Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah, Barisan Nasional, United Progressive Kinabalu Organisation dan Pakatan Harapan, timbul pula tuduhan yang dilontarkan kepada Warisan oleh Yong Teck Lee, Presiden Parti Maju Sabah, yang mempersoalkan mengapa tiada wakil penuh masyarakat Cina dalam kabinet baharu. Tuduhan ini dijawab dengan tegas oleh Daryl Laking yang menyatakan bahawa Warisan bukan sebahagian daripada kerajaan dan tidak mempunyai kuasa dalam menentukan pelantikan menteri. Ini satu perkara asas yang tidak sepatutnya dikelirukan. Hakikatnya, prerogatif membentuk kabinet berada sepenuhnya di tangan Ketua Menteri. Jika benar isu kurangnya representasi masyarakat Cina menjadi perhatian, mengapa ia tidak diselesaikan melalui pelantikan adun yang dipilih rakyat seperti Datuk Ben Chong dari Tanjung Kapur? Beliau dipilih secara sah dalam pilihan raya tetapi hanya diberikan jawatan pembantu menteri. Sedangkan perbincangan sebelum ini meletakkan harapan seorang pemimpin Cina dilantik sebagai timbalan ketua menteri. Janji itu seolah tinggal janji. Dua lagi adun lantikan Cina diumumkan, namun pelantikan-lantikan bukanlah penyelesaian tuntas kepada isu representasi komuniti. Sabah sejak dulu memiliki realiti kemajemukan yang jelas dan masyarakat Cina merupakan sebahagian daripada kekuatan ekonomi dan politik negeri. Maka, menghormati mandat sebenar melalui wakil yang dipilih rakyat perlu menjadi keutamaan berbanding hanya menambah angka di atas kertas. Dalam hal ini, Daryl menegaskan bahawa Warisan tidak akan tunduk kepada permainan menyalahkan pihak yang tidak memegang kuasa. Kritik harus ditujukan kepada pentadbiran yang sedang memerintah kerana mereka sahaja yang mampu memperbetulkan keadaan. Pembangkang tetap berperanan mengawasi dan memperjuangkan kesamarataan semua rakyat tanpa mengira etnik dan agama, tetapi mereka tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap keputusan kabinet yang bukan mereka bentuk. Apa yang kita lihat sebenarnya ialah satu percubaan memindahkan beban tanggungjawab politik. Jika kerajaan hari ini benar-benar komited kepada prinsip inklusiviti, terutama setelah sering melaungkan naratif Sabah untuk semua, maka mereka sepatutnya menunjukkan keberanian politik dalam memberi tempat yang sewajarnya kepada wakil komuniti Cina dalam struktur kepimpinan tertinggi kerajaan negeri, bukan membiarkan orang lain menanggung kesan persepsi kegagalan itu. Perbezaan pandangan dan debat politik itu biasa, tetapi jangan sampai rakyat keliru dengan siapa yang seharusnya menjawab persoalan yang timbul. Rakyat, khususnya masyarakat Cina di Sabah, mahu kepastian bukan polemik. Yang memegang kuasa yang harus bertanggungjawab. Pembangkang akan terus menjadi sema imbang, tetapi kerajaan mesti menunjukkan kepimpinan yang matang dan inklusif demi Sabah yang benar-benar adil untuk semua. Itu dia ulasan Kita-Kita FM. Kita bukan hanya mendengar, tetapi menilai dan menganalisis. Dan jika bosku suka, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.